Boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama sekali kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. InsyaAllah malam ni 10 minit hingga 15 minit ataupun 10 minit kita nak tengok hadis berkaitan dengan doa selepas wudu. Doa dan sembahyang sunat. Wudu. Doa selepas wudu dan solat sunat wudu. Ini ada dua sunnah Nabi. Malam kita tengok. Ada dua sunnah Nabi yang ramai orang tak buat. Semoga Allah Ta'ala pilih saya dan tuan-tuan untuk selalu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kita baca hadis ni untuk keberkatan, untuk mendapatkan ilmu dan beramal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan doa selepas wudu dan solat sunat wudu selepas wudu. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين. قال فقلت ما أجود هذه فإذا قابل بين يدي يقول التي قبلها أجود. قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه Muslim. Gini kisahnya. Seorang sahabat namanya Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Dia kata dulu pada zaman itu aku bergilir-gilir dengan seorang untuk mengembala unta. Uqbah contoh bergilir dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Hari Ahad aku bawa unta kita pergi. Uqbah duduk di Madinah boleh mendengar kuliah daripada Rasulullah. Ni yang berlaku tuan-tuan. Kemudian Isnin, Uqbah pula bawa unta mereka pergi mengembala jauh di pedalaman padang pasir. Sayyidina Umar pula tinggal di Madinah untuk mendengar pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Benda ni sahabat buat sebab sahabat pun tuan-tuan bukan semua sahabat duduk di masjid 24 jam. Yang duduk di masjid 24 jam Ahlus Suffah. Sahabat yang memang duduk di beranda Masjid An-Nabawi. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi nanti tanya dekat mutawif di mana Ahlus Suffah tinggal. Bahagian tu dululah kan. Sekarang ni mana tempat yang asal dulu ni. Tempat yang Ahlus Suffah tinggal di masjid. Ahlus Suffah ialah sekumpulan sahabat Nabi yang tidak ada keluarga,
tidak ada keluarga dan tidak bekerja. Mereka tinggal di masjid, di beranda Masjid Nabawi. Itu Ahlus Suffah. Sayyidina Umar dan lain-lain sahabat bekerja, ada keluarga bekerja, maka mereka menyusun macam mana Nabi. Ada masa dan ketika Nabi akan bercakap, mengajar tentang Islam, tak berhenti-berhenti. Apa yang tuan-tuan tengok hari ini, buku yang ditulis berkaitan Islam, syariat, tasawuf, akidah dan pelbagai, hampir mencecah 1 juta tajuk. Jadi Rasulullah siang dan malam, tengah hari, petang, pagi, duha, lepas maghrib, lepas isyak, sebelum subuh kadang-kadang, lepas subuh, Nabi mengajak. Jadi sahabat-sahabat ni bekerja. Maka mereka buat giliran. Macam inilah, hang bawa unta kita, hari Ahad hang pi, macam saya sebut tadi ni. Itu kisahnya. Maka Uqbah ibn Amir ni, dia kata, dulu kami ada giliran. Kanat alaina ri'ayatul ibil, faja'at naubati farrawahtuha bi'ashi. Dia kata, ada sekali itu giliran aku. Maka ada satu hari itu aku pun bawa balik dan aku pun hantar ke kandang. Unta tadi ni, unta yang aku gembala tadi, waktu giliran aku datang giliran aku pun selesai dah hari itu, aku pun hantarlah unta tadi ke kandang. Lalu aku pun pergi jumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah sedang bercakap. Nabi sedang memberikan pelajaran, berkuliah. Sedang berbicara kepada para sahabat. Dan Sayyidina Uqbah ni dia dengar tengah dah sikit. Iaitu Nabi sebut mana-mana orang Islam. Dengar ni tuan-tuan. Sunnah yang Allahu Akbar. Kemudian dia memperelokkan wuduknya. Basuh elok-elok dengan tertib. Orang Kedah kata tertib ni elok-elok lah. Bukan ikut turutan. Ikut turutan tu memang rukun. Basuh dengan sempurna. Ikut semua sunnah Nabi. Dia buat elok, ambil wuduk tu elok. Untuk pengetahuan kita semua tuan-tuan, sunat wuduk ada lebih 15. Tuan-tuan, semayang 2 rakaat, Nabi kata dia semayang betul-betul dengan jiwa dan ikhlas. 2 rakaat wuduk, solat sunat wuduk, mayang elok, ambil wuduk pun elok, illa wajabat lahul jannah. Kecuali wajib ke atasnya syurga. Macam hadis dhaif. Kita bila baca hadis ni, seolah-olah hadis ni hadis dhaif. Sebab amalan kecil, tapi pahala dia dahsyat. Antara ciri hadis dhaif lah. Antara ciri, bukannya ni lah. Kadang-kadang kan, bila main, amalan sikit, lepas tu pahala dia sampai tak masuk, sampai nak kata tak masuk akal, Allah SWT maha kaya kan. Tapi amalan kecil, pahala dia besar sangat. Hadis ni seperti hadis dhaif. Padahal hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Ambil wuduk elok-elok, ambil wuduk. Macam kita ambil hari-hari tu, ambil wuduk elok-elok, main semua rukun wuduk dengan sempurna, sunat wuduk dengan sempurna. Kemudian sembahyang sunat wuduk, Allah wajibkan ke atasnya syurga. Subhanallah. Tuan-tuan, hari ni kita dengar pun kita tahu, takkan sampai macam tu. Amalan tu simple sangat. Simple pun tak ramai orang boleh buat. Itu masalah hari ni. Kalau sahabat dulu, dia dengar, dia buat. Sebab itu mereka dinobatkan oleh Allah Subhanahu Taala melalui lisan Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik umat Nabi Muhammad, iaitu sahabat. Paling baik. Apa saja mereka dengar Nabi buat, mereka tiru selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, seinci demi seinci yang Rasulullah buat. Bila Sayyiduna Uqbah ibn Amir dengar hadis ni, yang pelik, besar, yang luar biasa ni, dia pun kata, ma ajwada hadhi. Dia kata, bagusnya.
apa yang Nabi ajak ni. Hebatnya apa yang Nabi ajak ni. Betapa hebatnya apa yang Nabi ajak. Kemudian ada orang mai di belakang sebut di belakang Sayyidina Uqbah, dia sebut apa? Allati qablaha ajwad. Ada satu poin Nabi sebut tadi lagi bagus, lagi power. Macam itulah bahasa kita, lagi best. Rupanya Sayyidina Uqbah tadi dia sebut tu dengan suara yang dia kata macam ni lah, macam saya duduk macam ni kan. Bestnya maklumat ni. Dia sebut begitu. Hebatnya maklumat ni. Hak Nabi ajak tu kan. Sehingga orang yang di belakang dia dengar. Dan orang yang di belakang tu kata respon kepada Sayyidina Uqbah, dia kata poin hak Nabi sebut sebelum kamu sampai tadi lagi bagus. Maka Sayyidina Uqbah pun kan di belakang, siapa dia yang respon ni? Fa idza Umar, fa nazartu fa idza Umar. Aku pun tengok, Sayyidina Umar betul sembang. Sayyidina Umar kata, hamai lewat sikit. Tadi Nabi ada bagi tahu sebelum tu, Nabi kata macam ni. Nabi kata, siapa-siapa di kalangan kamu yang berwuduk, kemudian dia mengambil wuduk dengan sempurna. Habis wuduk, dia sebut, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Disebut macam tu je. Maka Allah akan buka baginya pintu syurga ke-8-8-nya. Allah buka kepadanya ke-8-8 pintu syurga. Masya Allah. Tak habis lagi. Nabi sebut lagi. Yadkhulu min ayyiha sya'. Orang hak buat sunnah ini, hak baca doa lepas sunat, lepas berwuduk tadi ni, ambil wuduk elok-elok, lepas tu baca doa, maka Allah buka 8-8 pintu syurga, dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. Subhanallah. Macam kan hadis ni subhanallah, amalan kecil saja tetapi dia punya ganjaran dia tu sangat besar. Sebab tu hadis itu dimasukkan di dalam buku ni. Hadis 40, amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Ni hadis ni. Saya baca ni hadis ke-5. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, sehari kita berwuduk 5 kali. Ada orang dia tidak pernah putus wuduk. Batal dia ambil semayang. Maka dia berwuduk 6-7 kali, 9 kali. Sesiapa yang berwuduk dengan sempurna, kemudian baca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kemudian sembahyang sunat wuduk 2 rakaat, wajib baginya syurga dan dibuka ke-8-8 pintu syurga kepadanya. Dia boleh masuk yang mana satu pun dia nak. Tuan-tuan, yang sebut ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tak dikata apa, memang hadis sahih. Apa maksud dia, Ustaz? Maksud dia yang hidupkan sunnah tu lah. Sebab tu para ulama memasukkan hadis ni di kalangan hadis yang amalannya ringkas tapi pahalanya pelik. Pahalanya besar. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dan tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad, kita diberikan kelebihan ni. Jadi jangan lupa, malam ni belajar macam mana nak ambil wuduk dengan sempurna tu. Maksudnya, tuan-tuan mendatangkan ke semua sunnah Rasulullah. Hak lebih 15 tadi ni. Sunnah wuduk ada lebih 15. Sunat wuduk ada lebih 15. Adab-adab, tuan-tuan bawa mai dengan adab-adab wuduk sekali. Kan? Seperti menutup aurat, tu adab lah. Kan? Ambil wuduk, kalau tak tutup aurat pun sah. Jadi, bila Nabi sebut siapa yang berwuduk fayuhsinul wuduk au fayusbighul wuduk, dia mengelokkan wuduknya, maksudnya ke semua sunnah, ke semua sunat, ke semua adab, dia bawa mai, tertib, dia buat elok lengkap wuduknya. Kemudian dia baca doa, kemudian dia sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada saya dan tuan-tuan untuk menghidupkan sunnah ni dalam kehidupan kita. Sama-sama kita doakan dalam majlis ilmu ni, berkatan majlis ilmu, insya-Allah Allah Ta'ala bagi kekuatan, hidayah untuk kita amal sunnah Nabi. Setakat itu saja untuk malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum tu, doa lepas wuduk ni ada banyak sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni. Ni dalam riwayat Imam Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis lain, doa selepas wuduk, subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua. Hadis lain lagi, doa selepas wuduk, Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari. Banyak tuan. Jadi siapa yang nak amal, tulis benda ni dekat bilik ayak dia, jangan tulis dalam bilik ayak, di luar pintu bilik ayak kan, di luar dinding tu. Setiap kali habis wuduk keluar baca. InsyaAllah hafal. Sekejap ya. No? Buatlah tuan-tuan. Kemudian solat sunat wuduk. Kalau kita ambil wuduk, lepas tu kita masuk masjid, kita semayang solat sunat wuduk kan. Maka tak perlu solat sunat tahiyatul masjid. Contoh kan, kita main masjid, kita pun ambil wuduk, kita masuk masjid, sekejap nak azan, kita pun semayang sunat wuduk. Sebab tadi baru berwuduk. Maka dia dikira sekali mendapat pahala solat sunat tahiyatul masjid. Niat solat sunat wuduk lah. Tak payah niat solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Jadi yang tu saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pada setiap hari Rabu jam 9 malam di channel YouTube Ustaz Wadi Anwar ada segmen setiap hari Rabu 9 malam. Tuan-tuan tengoklah ada segmen Fas'alu. Dan pada setiap hari Khamis jam 9 malam pun juga ada segmen kisah hidup akhir zaman. Kisah hidup akhir zaman yang saya cerita, kita target lebih kurang 100 episod. Sekarang dah rakam 4-5 episod dah. Kita cerita tentang tanda kecil kiamat daripada nombor 1 sampai nombor 100 lebih. Sampai masuk tanda besar kiamat berpuluh-puluh episod sampai suasana kiamat, kemudian sampai ke mahsyar. InsyaAllah semoga umat Rasulullah dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan dan juga saya ikhlas. Semoga Allah Ta'ala jadikan saya ikhlas dan tuan-tuan ikhlas. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.